semua, apa khabar semua murid-murid yang cikgu sayangi? Bertemu bersama dengan Cikgu Arin pada hari ini. Sekali lagi kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk unit 2, haiwan, untuk pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Jadi hari ini kita akan lihat kembali 2.1 haiwan dan kepentingannya. Minggu lepas, cikgu telah pun menerangkan tentang ekosistem, apa itu pengeluar, pengguna dan pengurai. Kemudian pengguna terdiri daripada primer, sekunder dan tertier. Jadi hari ini kita akan lihat kembali, kita akan teruskan berkaitan dengan rantai makanan. Minggu lepas cikgu juga ada kongsikan video. Jadi cikgu harap lepas ini kita akan sama-sama fahami apa yang dimasukkan dengan rantai makanan, dan yang kedua kita nak lihat apa yang dimasukkan dengan siratan makanan. Jadi di sini murid-murid boleh lihat apa yang dimasukkan dengan rantai makanan. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara benda hidup yang berlaku dalam sesebuah habitat. Jadi rantai makanan terdiri daripada apa? Terdiri daripada pengeluar, pengguna dan pengurai. Jadi bila cikgu tanya rantai makanan tu ada berapa komponen? Berapa? 3, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Jadi kita akan lihat apa yang dimasukkan dengan pengeluar, pengguna dan pengurai. Minggu lepas kita telah pun pelajari. Jadi sebuah rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau atau pengeluar. Jadi pengeluar hijau ini menghasilkan makanan dengan menjalankan proses fotosintesis. Pengguna terdiri daripada haiwan dan manusia yang makan haiwan atau tumbuhan lain untuk memperoleh tenaga. Jadi berikut ialah contoh rantai makanan. Anak panah pada raja tersebut bermaksud dimakan oleh. Murid-murid faham tak apa yang dimaksudkan dengan rantai makanan ni? Pertama sekali tadi dikatakan mula dengan pengeluar. Jadi tumbuhan ini adalah pengeluar. Sebab hanya tumbuhan saja yang boleh menghasilkan makanan, nampak? Tumbuhan hijau atau pengeluar. Jadi pengeluar ni menghasilkan makanan. Bagaimana dia dapat menghasilkan makanan? Dia dapat menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuh-tumbuhan ini ada proses fotosintesis. Jadi untuk proses fotosintesis ini, kalau murid nak dapat maklumat lebih lanjut, inilah yang cikgu nak kamu pergi Google, search, kamu cari maksud fotosintesis ni. Cikgu nak tengok siapa boleh type perkataan fotosintesis ini. Kamu type dalam Google search, cikgu yakin semua pandai boleh cari apa maksud dan definisi proses ini. Kalau cikgu bagi semua saja, tak ada yang kamu dapat cari maklumat sendiri kan. Belajar cari maklumat sendiri. Kalau semua pandai guna handphone, boleh pandai belajar manfaatkan handphone yang ada untuk cari maklumat fotosintesis. Jadi di sini pengguna ini pula siapa yang dikenali sebagai pengguna? Jadi pengguna terdiri daripada haiwan dan manusia. Jadi ada di sini pengguna. Kalau murid-murid dapat lihat yang ketiga, pengguna terdiri daripada haiwan dan manusia kan? Yang makan haiwan atau tumbuhan. Jadi kalau murid-murid lihat tadi dia kata anak panah ini menunjukkan dimakan oleh. Jadi di sini tumbuhan ini, contohnya rumput lah katakan, dimakan oleh haiwan. Jadi haiwan lembu ni pula daging dia dimakan oleh manusia. Jadi anak panah ni menunjukkan dimakan oleh. Jadi sekarang contohnya manusia lah. Manusia juga dimakan oleh organisma lain. Cuba kamu ingat kembali apa yang kita belajar pada minggu lepas. Kalau manusia tu meninggal dunia, ditanam, siapa yang makan manusia ni? Tentulah dia akan menjadi reput sebab dimakan oleh cacing. Jadi cacing contoh adalah satu contoh
pengurai di sini. Jadi kalau anak-anak dapat lihat di sini, inilah contoh rantai makanan yang menjadikan ekosistem kita seimbang. Masing-masing ada saling ada berhubungan antara satu sama lain dan ini akan menjadi satu rantai. Pengeluar iaitu tumbuhan dimakan oleh haiwan, haiwan dimakan oleh manusia, manusia dimakan oleh pengurai. Jadi mungkin dalam contoh ini pengurai yang dimasukkan ialah cacing. Okay, sebab cacing makan manusia tadi telah meninggal lah, bukannya masa dia hidup dia makan kan. Okey. Jadi itu adalah huraian tentang rantai makanan. Okey. Jadi cikgu nak kamu ingat kembali bila cikgu sebut rantai makanan ada berapa? 1, 2, 3. Pertama sekali ialah apa? Pengeluar. Ingat, bila cakap pasal pengeluar, ialah tumbuhan. Tak kiralah apa tumbuhan. Okey? Biasanya tumbuhan ini boleh melakukan fotosintesis. Okey? Okey, kemudian kita lihat kedua ialah pengguna. Okey, pengguna di sini ialah mula-mula sekali ialah lembu. Kemudian lembu pula dimakan oleh manusia. Jadi pengguna adalah manusia. Yang ketiga sekali, okey, ialah pengurai. Okey, so 3 komponen yang kita dah pelajari tentang rantai makanan. Okey, cikgu harap jelas semua tentang penerangan ini. Okey, seterusnya kita akan sambung sekali lagi dengan melihat pula apa yang dimaksudkan dengan siratan makanan. Okey, tadi kita dah tengok apa itu rantai makanan. Sekarang kita nak lihat apa itu siratan makanan pula. Okey, cuba kita lihat sama-sama di sini. Okey, siratan makanan pula adalah gabungan beberapa rantai makanan dalam sesebuah habitat. Jadi di sini ialah gabungan beberapa rantai makanan. Tadi cuma satu rantai makanan. Sekarang siratan membawa maksud dia bergabung dengan beberapa rantai makanan dalam sesebuah habitat. Jadi, dalam siratan makanan ini terdapat beberapa rantai makanan di sesebuah habitat yang digabungkan membentuk siratan makanan. Jadi, contoh siratan makanan ini adalah seperti habitat di bawah. Okay. Murid-murid boleh lihat ini adalah contoh habitat yang dimasukkan. Okay. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebelum cikgu bagi tahu jawapan, siapa boleh teka dulu? Dalam contoh siratan makanan ini, siapa ialah pengeluar? Siapa bukan orang dia. Mana satu ialah pengeluar? Cuba teka dulu. Kalau kamu lihat dalam ni, jawapan dia ialah apa? Padi. Padi ialah pengeluar. Jadi ini adalah siratan makanan di sawah padi. Jadi kalau murid-murid dapat lihat mengapa dikatakan ia siratan makanan dan gabungan beberapa rantai makanan. Kalau murid-murid dapat lihat di sini, okay, padi ini dimakan oleh ayam. Padi juga dimakan oleh ulat beluncas. Padi juga dimakan oleh siput. Padi juga dimakan oleh burung pipit. Padi juga dimakan oleh tikus. Jadi yang kedua, kita dapat lihat padi ini dimakan oleh beberapa jenis haiwan-haiwan yang lain. Tapi kita nak lihat di sini sekali lagi Padi, cikgu mulakan yang pertama. Padi dimakan oleh ayam. Kita tengok rantai makanan yang pertama. Ayam pula dimakan oleh siapa? Ayam pula dimakan oleh ular. Ular pula dimakan oleh siapa? Ular dimakan oleh helang. Jadi itulah rantai makanan yang pertama. Okay, rantai makanan yang kedua pula, kita boleh lihat padi tadi dimakan oleh ulat beluncas. Ulat beluncas pula dimakan oleh ayam. Ayam pula dimakan oleh ular. Dan ular pula dimakan oleh helang. Jadi ini adalah rantai makanan yang kedua. Okey, yang ketiga, kita lihat padi dimakan oleh ulat beluncas. Ulat beluncas dimakan oleh siapa? Burung pipit. Burung pipit pula dimakan oleh siapa? Ular. Ular pula dimakan oleh siapa? Helang. Jadi, nampak ini yang ketiga. Okay, yang keempat, padi dimakan oleh siapa? Tikus. Betul?
Tikus pula dimakan oleh ular. Ular pula dimakan oleh helang. Jadi ini adalah contoh rantai makanan yang keempat. Okey. Jadi di sini siput tidak dinyatakan sebab tidak ada anak panah. Jadi padi dimakan oleh siput. Jadi ingat lagi sekali bila anak panah ini maksudnya dimakan oleh. Jadi ini adalah huraian tentang siratan makanan di mana ia merupakan gabungan beberapa rantai makanan seperti yang cikgu dah gariskan di sini. Jadi ini adalah contoh siratan habitat di mana? Di sawah padi. Okey? Jadi cikgu harap murid-murid dapat faham dengan penerangan cikgu hari ini dan boleh teruskan dengan latihan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.